Banyak kita cerita Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamu bil laili wa 'izzahu istighnahu 'anil nas. Dan ketahuilah bahawa semula-mula seorang mukmin itu ialah bangkitnya pada akhir malam. Dan rasa berkecukupan dalam hidup ni daripada minta kepada orang lain. Kalau diterjemahkan di sini katanya, ketahuilah sesungguhnya Allah SWT akan menganugerahkan kemuliaan, kebanggaan dan rasa berkecukupan dalam hidup ni dengan daripada minta pada orang lain dengan sebab qiyamul lail. Hadis riwayat Imam Tabrani. Maknanya qiyamul lail ini menjadikan kita ni seorang yang semangat kuat. Itu je. Jadi kalau akak-akak nak menguatkan semangat, kata dalam keadaan yang stres, keadaan yang tertekan, dengan kerenah suami dan sebagainya, banyakkan melakukan qiyamul lail. Semangat kita akan kuat. InsyaAllah. Baik. Hadis yang berikutnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyrafu ummati hamalatul Quran wa ashabul laili ay qawamul lail. Semula-mula umatku ialah mereka yang menghafal Al-Quran dan menghidupkan waktu malam, iaitu qiyamul lail. Jadi kita nak dapat yang pertama ni payah, susah nak dapat, sebab tak semua orang boleh hafal Al-Quran. Tapi kita boleh dapat yang kedua, iaitu menghidupkan malam dengan qiyamul, walaupun hanya 2 rakaat saja. Jaga-jaga pukul 5 suku. Dah 5 suku, sempat lagi. Jerang air, semua yang 2 rakaat. Ada pula roti cepati malam tadi, ada 6 tepik. Masuk dalam microwave, tekan je. Sambil-sambil apa tu, semayang tahajud 2 rakaat. Dah dapat dah. Nampak? Susah tak nak buat qiyamul lail? Tak susah. Yang payah ni ialah nak bangkit untuk qiyamul lail. Itu yang payah. Nak buat qiyamul lail susah. Nak buat semayang dalam qiyamul lail kan? Tak payah no. Semayang tahajud 2 rakaat, semayang witir 3 rakaat dah lah. Nak bangkit tu. Kita nak bangun pukul 5. Pukul 5 boleh? Dia 1/3 malam. Okey. Kalau kita tengok malam ni, dia ada 3 bahagian, 3 pecahan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membahagikan malam dia kepada 3. Ini kita boleh buat sebagai asas. 1/3 untuk tidur, 1/3 untuk ilmu, maknanya dia nak baca kitab ke, nak karang kitab ke, nak talah kitab ke, dan 1/3 untuk beribadah. Maknanya 4 jam. Daripada maghrib sampai pukul 10 atau 11, 1 bahagian. 11 sampai pukul 2, 1 bahagian. 2 sampai subuh, pukul 5, pukul 6, 1 bahagian. Yang ketiga itulah yang dipanggil 1/3 malam yang akhir. Kalau bangkit pukul 3 ke pukul 4 ke, sama je. Tapi kalau terbangkit pukul 4 ni berat lah, pasal lagi 2 jam kan, berat juga tu. Sebab itulah kalau kita qiyamul lail, sebaik-baiknya pukul 5. Pasal lepas kita qiyamul lail, kita sembahyang witir, kita sambung dengan membaca Al-Quran sehingga ke solat subuh. Kalau kita pergi pukul 4 ke atas sembahyang kan, tidur balik, clear lah. Mesti gelap kita tidur balik dia. Apa? Kalau seorang di rumah tak kalau kita dengan ramai tak adalah. Kalau kita ramai di sini tak jadi. Kita dah ramai berjamaah, memang boleh. Kita mula pukul 4 pun kita boleh maintain sampai pukul 5. Memang kita buat macam tu. Tapi kalau tapi kalau berseorangan boleh pukul 5 tu, ada masa. Melainkan kalau kita nak buat banyak benda dalam masa tu memang tak sempat. Pukul 5 nak sembahyang tahajud lagi, nak sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih janganlah bangkit pukul 5. Bangkitlah pukul 4.30 nak sembahyang tasbih kan. Tapi kalau kita qiyamul lail yang ringan, sembahyang tahajud kemudian sembahyang witir, boleh pukul 5 tu. Tapi kalau kita nak buat sembahyang tasbih, tu lain. Kita bangkitlah awal sedikit, pukul 4.30 ke, pukul 4 ke. Tapi pengalaman saya, kalau ada seorang-seorang bangkit sembahyang, boom, tidur
tu mesti mil. Yang tak tahan tu bangkit berapa? Pukul 8. Subuh pun tinggal. Sebab ada sahabat Nabi yang ditegur Nabi SAW. Bila Nabi mendapati sahabat ni tak turun sembahyang subuh, bila Nabi jumpa sahabat dia, Nabi tanya, kenapa kamu tak turun sembahyang subuh? Minta maaf ya Rasulullah, sebab pada tadi saya qiyamul lail. Jadi saya awal bangun saya qiyamul lail, saya tertidur, tinggal subuh. Ya. Jadi macam saya katalah, kalau kita ramai, kita boleh buat awal. Kalau kita nak buat sembahyang tasbih, kita boleh buat awal. Tapi kalau kita tak berhajat nak buat sembahyang tasbih, pukul 5 pun sudah memadai. Wallahu a'lam. Baik, itu hadis riwayat Bukhari. Hadis lain menyebut hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, daripada Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khayyaballahu ra'an qama fi jawfil laili faftahta surat al-Baqarah wa Ali Imran. Allah SWT sesekali tidak akan mengucapkan orang-orang yang bangun kemudian memulakan baca kiam dengan baca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Panjang. Surah Ali Imran ni, surah Al-Baqarah ni panjang, surah Ali Imran ni pun panjang. Jadi kalau kita nak rasa aura dia, Masjidil Haram lah. Pada bulan Ramadan, mereka ketika solat qiyam tu akan ada dibaca ayat-ayat yang panjang. Hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kullu lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthal lailil akhir. Telah turun Tuhan, yakni rahmat Tuhan kan ke kita tiap-tiap malam ke langit dunia ketika berbaki sepertiga malam yang akhir. Wa yaqul, kemudian Allah SWT berfirman, may yad'uni fastajib lahu, siapa berdoa kepada saya, aku akan perkenankan doanya. May yas'aluni fa'utiyahu, siapa meminta kepada aku akan kuberikan kepadanya. May yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, siapa yang mohon ampun kepada aku, saya akan ampunkan dia. Jadi rahmat Allah Ta'ala ni akan turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Dan Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala tak turun. Allah Ta'ala tak bertempat turun dunia. Kalau turun dia mesti daripada atas tempat. Apa mana turun? Turun daripada atas ke bawah. Kalau naik, bawah ke atas. Bawah atas ni tempat kan? Jadi macam mana kita kata Allah Ta'ala dia turun? Mana Allah Ta'ala ni ada tempat lah. Bila Allah Ta'ala ada tempat, dia ada jisim lah. Ada badan dia. Macam saya, turun dari atas ke bawah. Ada badan saya turun ke bawah. Badan saya naik ke atas. Ada jisim dia. Allah Ta'ala tidak berjisim, tidak berbentuk. Jadi macam mana kita kata turun? Apa sebenarnya yang turun ni apa Ustaz? Yang turun ni ialah rahmat Allah. Rahmat Allah memang boleh turun.